Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Salmah binti Omar. Saya Nur Afzal Masturina binti Azri Zamri daripada kumpulan 9N Kenegaraan Malaysia akan membentangkan tema kepada laporan bertulis kami iaitu Keluarga Malaysia. Dan tajuk kepada tema kami ialah Keluarga Malaysia Rakyat Sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama ialah saya, Nur Afzal Masturina binti Aziz Zamril. Yang kedua adalah Kritika, anak perempuan Bella Sandro. Yang ketiga ialah Wahyin Yi. Yang keempat adalah Nur Aisyah binti Hashim. Dan yang kelima ialah Li Wei Jian. Refleksi saya. Semasa melakukan tugasan laporan bertulis bertajuk Keluarga Malaysia Rakyat Sejahtera ini, kami mengetahui tentang kepentingan mempelajari kursus kenegaraan Malaysia. Kursus ini mengajar kami bahawa nilai perpaduan dan semangat cinta akan negara merupakan sesuatu yang terlalu berharga dan tidak dapat dibeli oleh wang ringgit. Kami juga sedar bahawa keutuhan dan perpaduan dan semangat kekeluargaan rakyat Malaysia yang tinggi bukan sahaja membolehkan rakyat Malaysia untuk hidup bersama secara sejahtera dan aman, tetapi juga untuk mengikat seluruh rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga Malaysia tanpa mengira sempadan dan juga jurang di antara satu sama lain. Perkara ini juga menyedarkan kami bahawa perbezaan yang ada pada seluruh rakyat Malaysia yang berbeza dari segi adat resam, warna kulit dan juga kaum itu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang menarik dan unik di mata dunia. Tidak kira sama ada di luar Malaysia ataupun di dalam Malaysia. Selain itu, melalui proses pembahagian tugasan sesama ahli kumpulan, kami dapat mengukuhkan hubungan silaturahim sesama ahli kumpulan dengan lebih akrab. Penghasilan laporan bertulis ini telah pun memupuk beberapa nilai-nilai murni dalam kalangan ahli kumpulan. Kami juga telah mengenali sikap dan sahsiah satu sama lain dengan lebih mendalam. Seterusnya, melalui penghasilan laporan bertulis ini, kami dapat meningkatkan kemahiran komunikasi di antara satu sama lain, tetapi ini juga merupakan peluang terbaik untuk memperbaiki kelemahan diri kami dengan tunjuk ajar daripada pensyarah dalam penghasilan tugasan ini. Secara keseluruhannya, penghasilan laporan bertulis ini merupakan pengalaman yang sangat berharga kepada kami sebagai pelajar tahun pertama di Universiti Utara Malaysia. Tugasan ini mengajar kami untuk terus memelihara perpaduan kaum sebagai sebuah keluarga Malaysia agar keselamatan dan keamanan negara akan terus terjamin. Selamat sejahtera, nama saya Kritika, anak perempuan Bella Sandro dan nama matrik saya ialah 285373. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan refleksi saya. Semasa melaksanakan tugasan kumpulan ini, saya telah menerima banyak faedah dan juga dapat mengetahui negara kita dengan lebih mendalam. Kami melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan kumpulan kami supaya boleh menghasilkan sebuah laporan bertulis yang sempurna. Saya juga menghadapi masalah semasa melaksanakan tugasan ini. Tetapi pertolongan dari ahli kumpulan saya dan pensyarah aman membantu saya untuk menyelesaikannya. Tugasan kumpulan ini juga mengeratkan hubungan di antara kami. Pertolongan daripada pensyarah, ahli kumpulan dan ahli keluarga saya aman membantu saya untuk menyiapkan tugasan kumpulan ini. Tugasan ini juga menjadi suatu pengalaman yang amat berharga bagi saya dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap insan yang telah membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih. Hai, nama saya Wen Yi. Saya akan sambungkan presentation tentang assignment kita. Bahagian saya ialah nilai tentang konsep keluarga Malaysia dan halangan untuk berjayakan konsep keluarga Malaysia. Dan nilai pertama ialah konsep keluarga Malaysia mampu untuk menyamaikan budaya integriti dan kelangan keluarga yang berbilang kaum di Malaysia. Budaya integriti termasukkan bahawa sifat dan persona seseorang yang terpilih hasil daripada didikan ibu bapa atau sikap ahli keluarga dan cara hidup keluarga. Dan nilai kedua ialah konsep negara akan menjadikan budaya amanan sebagai budaya Malaysia juga merupakan nilai yang terdapat dalam keluarga Malaysia. Sebagai contoh sikap yang positif sebagai jujur, fikiran terbuka dan sentiasa boleh tolong menolong dan boleh bekerja sama dengan orang lain. Dan nilai ini juga boleh membawakan sifat positif dalam bidang ekonomi di negara kita apabila kita boleh bekerja sama tentang sistem ekonomi di Malaysia. Dan nilai ketiga ialah konsep negara boleh menjadikan amanan pengusahawan sebagai satu amanan yang dijalankan dalam
sesepuan keluarga Malaysia. Sebagai contoh yang baik apabila aktiviti gotong royong yang dijalankan di luar sekolah atau di dalam sekolah, dan rakyat Malaysia perlulah mempunyai nilai komunikasi seperti sikap bermaaf dan sikap tidak mementingkan diri untuk berfungsikan nilai ini. Dan nilai yang terakhir adalah menerapkan budaya inang dalam masyarakat dan keluarga rakyat Malaysia. Fokus kepada rakyat Malaysia ialah perlulah mempunyai nilai bersatu padu dalam kehidupan. Sektor pendidikan kerajaan Malaysia juga menjadikan fokus dalam untuk memperkesankan terhadap golongan remaja dan kanak-kanak di sekolah untuk berfungsikan nilai ini dalam konsep keluarga Malaysia. Dan halangan yang saya kepahaman dalam untuk menjalankan konsep keluarga Malaysia adalah berbagai jenis sekolah yang berada di Malaysia. Berbagai jenis sekolah terjadi sebagai halangan, dan sistem pendidikan mereka yang berbeza juga menjadikan halangan untuk berjayakan konsep keluarga ini. Sebagai contoh, kalau sekolah kebahasaan Cina mengajar belajar dalam bahasa Cina ke, atau mereka tidak fokus menggunakan bahasa Melayu. Saya rasa halangan ini yang menjadikan kesan yang paling besar terhadap berjayakan proses negara ini. Itu saja. Salam sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Nama saya Lee Wei Jen, nombor matrik 285413. Saya dan ahli kumpulan saya telah memilih topik tentang konsep keluarga Malaysia untuk menyiapkan kerja khusus ini, iaitu Kenegaraan Malaysia. Semasa menjalani kerja khusus ini, saya telah membaca banyak artikel dan jurnal yang berkaitan dengan perpaduan kaum. Dia dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum di Malaysia amat rapuh. Hal ini demikian kerana ahli-ahli politik yang sering memainkan isu-isu perkauman yang akan merapuhkan hubungan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Hal ini demikian kerana ahli-ahli politik tersebut ingin memenang hati rakyat yang ramai supaya dapat menang dalam pilihan raya. Pada pandangan saya, rakyat Malaysia harus mempunyai pendapat diri yang teguh supaya tidak dipengaruhi oleh ahli politik tersebut. Kita sebagai generasi baru Malaysia seharusnya menghargai perjuangan yang telah dibuat oleh para pejuang kemerdekaan negara kita, kerana ia tidak senang untuk menggabungkan atau menyatukan semua kaum yang berbeza di tanah Melayu. Saya berasa gembira dan bangsa apabila melihat rakyat atau pertumbuhan mengambil inisiatif untuk memberi bantuan makanan kepada orang yang memerlukannya semasa COVID-19. Kini, kelihatan negara Malaysia sedang ke arah pemulihan. Harapan saya tentang Malaysia perlu bersedia dengan keupayaan domestik. Maknanya, jika sempadan ditutup, keperluan dalam negara mencukupi untuk menghadapi wabak yang mungkin kembali semula. Akhir sekali, saya berpandangan bahawa saling menghormati antara kaum merupakan kata kunci untuk mengukuhkan perpaduan di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Hashim, nombor matrik 284742. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan perbincangan kali ini dengan refleksi saya. Perkara yang saya pelajari daripada laporan penulisan subjek kenegaraan kali ini ialah berkaitan dengan keluarga Malaysia, yang mana ia merupakan satu tema baharu yang diperkenalkan sejurus pelantikan Perdana Menteri ke-9, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob secara rasminya. Tema ini diperkenalkan bagi menghadapi segala kesukaran yang sedang melanda negara Malaysia. Seperti yang kita semua tahu, negara Malaysia sedang dilanda dengan wabak penyakit berjangkit COVID-19. Jadi, dengan perkenalan tema keluarga Malaysia ini, diharapkan negara akan kembali pulih, tidak kiralah sama ada dari segi ekonomi, kesihatan dan politik negara. Tema keluarga Malaysia ini memperlukan masa 100 hari untuk membuktikan sama ada ia berhasil atau tidak apa yang telah diperancangkan oleh Perdana Menteri ke-9 kali ini. Kaum Melayu, India dan Cina akan sama-sama berganding bahu untuk merealisasikan tema keluarga Malaysia ini.
Seterusnya, refleksi saya berkaitan dengan apakah pengajaran yang boleh diambil daripada Tarikh Rahmat iaitu pada 13 Mei 1969, yang mana pada tarikh ini menjadi tarikh yang sangat bersejarah kepada seluruh rakyat Malaysia. Refleksi yang dapat dilakukan ialah memperlihatkan betapa pentingnya setiap kaum menghayati apa itu makna hidup sebagai sebuah keluarga dalam satu kawasan yang sama. Apa yang boleh saya katakan, apabila adanya kesefahaman dan penghayatan dalam diri setiap rakyat yang tinggal dalam sebuah negara yang sama, tidak kiralah sama ada berlainan bangsa atau agama, pastinya ia akan mewujudkan suasana harmoni dan aman tanpa adanya pergaduhan atau sebarang masalah sehingga meragut nyawa. Jelaslah bahawa dengan adanya sikap kesefahaman yang dicapai akan menghasilkan sebuah negara yang aman dan damai.